inspirasi, euforia, Islami, semuanya di عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melalui taman syurga, maka ragutlah, yakni perbanyakkanlah zikir untuk mendapat ganjaran. Para sahabat bertanya, apakah dia taman syurga? Baginda menjawab, kelompok-kelompok orang berzikir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuhku, Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku, Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Miri 104.0 FM. Mencari arah dan haluan di sebalik jiwa nan kudus, mengubat hati yang gelapkan. Air mata ini tak terbendung lagi, merindu kasih sayangmu. Buka mataku, tetapkanlah hati, agar ku tak berpaling darimu. Dalam tawaku ada namamu, dalam
Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bersiaran kita waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita dalam bicara adab untuk sama-sama kita meneruskan lagi pembacaan kitab Bidayatul Hidayah dalam bab cara meninggalkan maksiat. Kita sambung untuk cara meninggalkan sifat ujub. Bersama kita tak lain tak bukan kita ada Ustaz Ahmad Salahuddin Harun di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi bersama dengan kami malam ini untuk perkongsian kita yang mana rakan-rakan pendengar kalau nak merujuk boleh saja ke muka surat 132 untuk kitab kita pada hari ini. Ustaz, sebelum kita memulakan perkongsian kita mulakan dengan mukadimah terlebih dahulu Ustaz, silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. DJ Nur Hayati mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita kefahaman yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari itu dapat kita amalkan ketika kita memerlukannya. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlu samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmin aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kulli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wa naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma alhimna ilman nafaqahu bihi awamirak wa nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشرنا علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan keizinannya untuk kita bersama-sama lagi dalam satu majlis, walaupun di tempat yang berbeza, yang merupakan majlis yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Raudatun min Riyadil Jannah, bahagian daripada taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya sayugianya kita membenarkan tujuan kita dalam menghadiri majlis-majlis yang baik seperti majlis ilmu ini, dengan menjadikan tujuan yang ingin kita capai adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang sedang kita bahaskan adalah berkaitan dengan bagaimana seseorang itu dapat menghilangkan dirinya daripada sifat ujub, ataupun kita sebut merasa bangga diri, ataupun merasa lebih baik dan sebagainya. Setelah kita bahaskan pada minggu yang lalu tentang bahayanya penyakit ini, maka kita fahami dan kita ketahui bahawasanya sifat ujub ini merupakan salah satu daripada sifat-sifat mazmumah, yakni sifat-sifat yang tercela, dan perlu kepada didikan daripada seorang guru untuk dibuang daripada diri seorang murid. Dan kita fahami ia merupakan satu penyakit yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi ia hanya boleh dilihat dengan mata hati. Maka ketika mana kita ingin memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik di sisi Allah, bukannya di sisi manusia, tidak lain sebenarnya pengharapan yang paling besar adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena banyak mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Kerana nanti di akhirat, sebagaimana yang telah kita ketahui disebutkan, hari akhirat adalah hari yang tidak memberi manfaat harta dan anak pinak, melainkan orang yang datang dengan hati yang sejahtera. Maksudnya hati yang selamat daripada sebarang kekotoran-kekotoran dan juga kemaksiatan-kemaksiatan. Maka membersihkan hati, menjauhkan diri daripada sifat mazmumah, ini bukan satu pilihan, tetapi merupakan satu kewajipan yang mesti disempurnakan bagi orang-orang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah mengambil pilihan dalam hidup kita, kita ingin menuju kepada Allah dan ingin mendapat keredaan Allah. Maka sebab itu disebutkan perkara pertama yang perlu kita lakukan di dalam ilmu tasawuf adalah kita bertaubat. Maksudnya apa? Maksudnya kita kembali kepada Allah daripada maksiat kepada taat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka dalam hal ini tidak ada daya dan upaya hatta diri kita sendiri, melainkan seluruh pengharapan kita, seluruh yang kita harapkan bantuan hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita sambung perbahasan kitab kita pada malam ini di dalam bab cara meninggalkan sifat ujub dengan perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sepatutnya janganlah engkau melihat kepada seseorang kecuali engkau melihat bahawa ia adalah lebih baik di sisi Allah daripada engkau. Itu nasihat Al-Imam Al-Ghazali dan pesan Al-Imam Al-Ghazali bagaimana boleh seseorang menghilangkan rasa dirinya dari orang lain, ataupun merasa bangga diri yang wujud pada dirinya,
adalah setiap kali bila dia bertemu dengan orang, dia merasa orang itu mulia daripada diri. Maka disebutkan apa lagi? Dan mempunyai beberapa kelebihan atas dirimu. Tapi yang ni yang kita susah untuk buat. Kerana apa? Kerana kita selalu memandang orang dengan pandangan yang hina ataupun merendahkan. Sebab itu, kalau kita tengok pada maksiat mata, bukanlah maksiat mata itu hanya melihat pada yang haram. Tengok ni, tengok tu, tengok aurat. Kita tahu maksiat mata itulah dia ni. Betul. Tapi maksiat mata juga yang perlu kita jaga adalah bila kita memandang orang lain dengan pandangan yang hina. Pandangan merendahkan. Itu maksiat. Tengok orang, maka kita tengok dengan pandangan yang menghinakan. Jadi Imam Ghazali kata, bila kamu tengok orang, macam mana nak buang sifat ujub daripada kita? Bila kita tengok orang lain, maka kita tengok orang itu dengan segala kelebihan yang ada pada dirinya, yang kita tidak ada. Maka kemudian disebutkan apa? Maka jikalau engkau melihat orang yang lebih muda daripadamu. Sebab tu Imam Ghazali, cara penulisannya baik untuk orang yang disebut sebagai pemula ataupun beginner. Sesuai. Untuk orang yang pertengahan juga sesuai. Untuk orang yang sudah sampai ke puncaknya dalam menuju Allah juga sesuai. Kerana dia mengajarkan satu persatu, step demi step. Tengok Imam Ghazali dia sebut apa? Dia kata, bila kita lihat orang lebih muda daripada kita, maka hendaklah engkau berkata di dalam hati, budak ini belum pernah lagi membuat maksiat kepada Allah. Sedangkan aku sudah banyak berbuat maksiat, maka tidak syak lagi bahawa ia lebih baik daripadaku. Ni cara ni. Dan kalaulah kita tengok, di sinilah akhlaknya para ulama dan orang-orang soleh. Mungkin kalau kita tengok, mungkin di Jenuh Hayati pun pernah tengok, kalau kita bersama tuan-tuan guru, para masyayikh, para habaib, kalaulah dia didatangi oleh seorang anak kecil, budak 3 tahun, 4 tahun, bila dihulurkan tangan. Kalau budak kecil tu hulur tangan pada masyayikh tu, habaib tu, tuan-tuan guru, mereka bukan membiarkan tangan mereka dicium oleh anak kecil tersebut. Tetapi mereka yang mencium tangan budak kecil tersebut. Ini biasa kita tengok. Dan memang menjadi suatu yang sudah lazim dalam kehidupan mereka. Sebab apa? Kerana melihat anak kecil itu lebih mulia dari mereka. Walaupun orang kata mereka itu ulama, alama, orang yang alim, tuan guru, orang yang faham tentang agama, namun kerana kebersihan hati mereka tidak menghilangkan diri mereka daripada merasakan orang lain lebih baik dari mereka. Yang ni yang kita nak belajar. Sehingga ketika mereka melihat anak kecil mendatangi mereka, mereka mencium tangan-tangan mereka. Kita ni kalau anak saudara kita datang dekat kita, dia tak cium tangan kita, kita pergi letak kita punya tangan dekat dia punya mulut. Kita yang buat macam ni tu, lambat sangat Tapi berbeza dengan orang-orang soleh. Kenapa? Kerana kebersihan hati mereka, mereka kata, budak ni tak ada dosa. Dia tak ada tanggungjawab apa-apa pun lagi. Dia tak ada tinggal kewajipannya kepada Allah. Macam mana dia boleh lebih tidak mulia daripada saya? Mesti dah tentu dia lebih mulia daripada saya kerana tak ada dosa langsung. Maka ini pandangan dengan mata hati. Ini yang kita sebut ni. Bukan kita lihat dengan zahirnya, tapi kita lihat dengan pandangan mata hati. Kemudian disebutkan lagi apa?
Dan apabila engkau melihat orang yang lebih tua daripadamu, maka hendaklah engkau berkata, orang yang ini menyembah Allah lebih dahulu daripadaku, maka tidak syak lagi bahawa ia lebih baik daripadaku. Tengok, Imam Ghazali ajar dari semua sisi. Nanti ada pula budak-budak yang perasan, pakcik ni kena cium tangan saya. Dia pula bersyarah ke pakcik tu. Pakcik ni kena cium tangan saya. Saya ni budak lagi, ataupun saya ni muda lagi dari pakcik. Mungkinlah saya banyak dosa, tapi tak sebanyak pakcik yang dah 70 tahun contohnya. Bukan macam tu. Tapi Imam Ghazali kata, bila kita tengok orang lagi tua dari kita, maka kita kata apa? Kita kata, ya Allah, pakcik hidup lama, mesti banyak dah dia semayang. Mesti banyak dah dia bangun malam. Mesti banyak dah dia bertasbih. Mesti banyak dah dia berzikir. Maka kita akan menghormati yang lebih tua dan merasa mereka lebih baik daripada kita. Macam tu. Dan apabila engkau melihat orang yang alim, maka hendaklah engkau berkata, orang alim ini telah dikurniakan kepadanya bermacam-macam pemberian yang tidak dikurniakan kepadaku, dan ia telah sampai ke martabat yang aku tidak sampai kepadanya. Dan ia mengetahui perkara yang tidak aku ketahui, maka betapa aku sama dengannya. Betapa aku sama tu bagaimana? Maksudnya, bagaimana aku boleh sama dengan? Bila kita tengok ada orang alim, mungkinlah dia ni sebaya dengan kita. Ataupun kata, Allah, ustaz tu dulu dalam kelas sama je dengan abang. Contoh dia cakap dekat isteri dia, sama je ustaz tu, satu kelas je dengan abang. Contoh. Jadi jangan melihat sedemikian. Tapi tengok dia sudah mendapat satu kedudukan kerana ilmu yang dimilikinya dan juga amalnya. Maka dia punya satu kelebihan yang tidak dipunyai oleh kita. Dan apabila engkau melihat orang yang jahil, maka hendaklah engkau berkata, orang yang jahil ini berbuat maksiat akan Allah dengan kejahilan. Tengok bagaimana pentingnya kita untuk sentiasa bersangka baik dalam hidup. Sampai sangkaan kita itu kepada sesiapa, walaupun kepada orang jahil. Imam Ghazali kata apa? Kalaulah kamu tengok ada orang dia jahil dari sudut ilmunya, dia jahil dari sudut amalnya, namun ketika dia melakukan maksiat, bukan untuk bagi tahu kamu kena rasa lebih baik diri kamu daripada ni. Tapi kamu lihat dengan kamu katakan orang yang buat maksiat ini, dia buat maksiat dalam kejahilannya. Dia tak tahu apa-apa. Tetapi aku mengerjakan maksiat beserta dengan ilmuku. Kita pula buat maksiat dalam keadaan kita tahu, kita sedar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berhujah ke atas diriku, dan aku belum tahu lagi bagaimana aku akan mengakhiri kehidupanku ini. Dan apabila engkau melihat orang yang kafir, maka hendaklah engkau berkata, aku belum tahu lagi, boleh jadi nanti ia masuk. Tengok, apabila kita tengok orang kafir, mungkin kita kata, Allah, neraka lah dia orang ni. Tak tahulah macam mana dia orang ni. Jangan cerita tentang kita tak tahu orang lain. Kita sendiri tak tahu kita macam mana. Jangan kita nak tak tahu kau orang. Sebab itu diri kita sendiri kena sentiasa berdoa. Ya Allah, akhirkan kehidupan saya dengan pengakhiran yang baik. Kerana tiada siapa yang mengetahui pengakhiran kehidupannya. Maka disebutkan apa? Dan apabila engkau melihat orang yang kafir, maka hendaklah engkau berkata, aku belum tahu lagi, boleh jadi ia masuk Islam. Lalu ia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik atau beriman. Kenapa? Sebab orang yang dia masuk Islam, segala dosanya terhapus. Siapa yang tahu orang yang kita jumpa dan kita hinakan itu, akhirnya sebelum meninggal mengucap la ilaha illallah. Kita sebut minggu lepas, akhirnya orang yang kita sangka buruk itu Allah ampunkan kerana dia bertaubat, dia masuk Islam. Sedangkan kita masih lagi dalam sangkaan buruk kita kepada orang yang telah Allah ampunkan.
maka kitalah yang binasa. Kitalah yang berada di tempat yang tidak sepatutnya. Maka disebutkan lagi apa? Dan dengan sebab dia masuk Islam, ia telah keluar daripada dosa-dosanya seperti keluarnya sehelai rambut daripada bancuhan adunan roti. Sedangkan aku, wal'iyadu billah, mudah-mudahan Allah memelihara kita, boleh jadi berubah menjadi sesat setelah mendapat petunjuk. Maka aku menjadi kafir dan kehidupanku akan diakhiri dengan su'ul khatimah, yakni mati dalam keadaan kafir. Maka orang kafir ini pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang muqarrabin, sedangkan aku akan diseksa di dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Ini gaya bahasa dan juga ini bagaimana Al-Imamul Ghazali ingin didik diri kita agar jangan terpedaya dengan merasa baik dan bangga dengan apa yang ada pada kita. Bahkan kita kena ingat semua yang ada pada kita pemberian anugerah daripada Allah kepada diri kita. Kita tiada daya dan tiada upaya. Maka ketika kita mendapat nikmat daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan, sepatutnya kita perlu menambah kesyukuran kita kepada Allah. Dan perlu kita lakukan ketaatan yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini telah Al-Imamul Ghazali bawakan kita dan ajarkan kepada kita bagaimana untuk kita memandang setiap orang yang berada di hadapan kita. Kalau anak kecil, bagaimana caranya? Kalau dia itu orang yang alim, bagaimana caranya? Kalau dia itu orang yang bukan Islam, bagaimana caranya? Kalau dia itu orang tua, bagaimana caranya? Kesemuanya itu ada cara tersendiri untuk kita memandang. Seperti mana perlakuan maksiat dan taat. Mungkin kita pernah sebutkan sebelum ini. Apa dia? Ketika kita melakukan taat, jangan kita tengok, oh syurgalah saya ni. Malam tadi semayang tasbih, tak cukup dengan itu, baca Quran 1 juzu. Dah tak ada dah rasanya. Dekat apartmen saya ni macam ni. Tinggal saya seorang ni. Jadi bukan kita lihat macam tu, tapi kita lihat kita tak akan mampu pun buat ni melainkan Allah yang bagi daya dan upaya. Saya ni tak ada apa-apa, melainkan kalau Allah tak izinkan, saya tak boleh buat apa-apa. Maka ini atas izin Allah Ta'ala. Maka kita melihat ke belakang anugerah-anugerah yang Allah berikan untuk kita taat. Namun ketika kita lakukan maksiat, jangan tengok ke belakang. Dia kata Allah nak buat macam mana, Allah dah tentukan saya macam ni, saya tak mampu nak ubah. Sedap jadi bagi alasan. Tapi bila kita melakukan maksiat ataupun Allah jerumuskan kita, gelincirkan kita ke lembah kemaksiatan, maka ingatlah azab Allah itu amat berat. Maka kita akan bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini dengan apa yang lagi akan diperincikan oleh Al-Imamul Ghazali di dalam bab ujub ini, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz memberi kita cara sebenarnya bagaimana untuk memandang manusia lain, dan kita akan berhenti rehat ketika seperti mana yang Ustaz nyatakan. Kita akan sambung selepas ini. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bagi yang mengikuti perkongsian ini di FB IKIM FM, senang-senanglah, sudi-sudilah untuk tekan butang share supaya kita lebih ramai lagi, kita dapat sebarkan ilmu berkenaan dengan penjagaan hati ini. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta.
Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Hello, Assalamualaikum Adila. Saya ni Maria. Waalaikumsalam. Ya, Maria. Kenapa tu? Ni tadi saya dengar Radio IKIM. Tempahan sewaan Dewan untuk Majlis Kawinan dah dibuka untuk tahun hadapan. Kemarin kan awak tanya bilalah tempahan sewaan di IKIM akan dibuka. Kan anak awak nombor 2 nak kahwin kan? Oh, ya ke? Alhamdulillah. Lega sangat. Saya bukan apa, Maria. Buat majlis perkahwinan di Dewan IKIM tu, kemudahan surau, pakaian luas, akses ke lebuh raya dekat dan harga yang ditawarkan pun berbatutan. Senang cerita, semualah kemudahan ada. Kalau macam tu, cepatlah WhatsApp 0183530746 untuk tempahan sekarang. Majlis korporat keraian pun boleh tempah. Saya ulang Maria nombornya ya, 0183530746. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sekarang saya telefon. Assalamualaikum. Kuala Terengganu 100.2 FM. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi rancangan Bicara Adab bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk sama-sama kita membincang-bincangkan berkenaan dengan perkongsian kita pada hari ini untuk kitab Bidayatul Hidayah. Cara meninggalkan maksiat. Untuk maksiat yang ketiga, cara meninggalkan sifat ujub. Kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita pada kali ini. Silakan Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada DJ Nur Hayati Baradi hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah, kita sambung perbahasan kita di dalam tanda-tanda bagi orang yang ada padanya sifat ujub. Kadang-kadang kita rasa saya ni tak ada lah sifat ujub, ataupun kita tu ustaz dia tu suka macam tu. Sikit-sikit dia je. Saya ni tak ada pun. Saya ni begini-begini. Sebenarnya perkataan dia menyaingkan dirinya tu, dia dah jadi ujub juga dah. Jadi ini penyakit-penyakit yang tanpa disedari boleh terjangkit pada siapa-siapa sahaja. Maka kita tengok apa kata Al-Imam Al-Ghazali. Dan alamat ataupun tanda yang nampak pada lidah orang yang ujub itu ialah ia selalu mengatakan aku begini-begini. Ni pengakuan ni. Saya kalau saya macam ni. Kalau saya selalu macam ni. Saya alhamdulillah lah, baik sikit saya alhamdulillah lah. Tapi sebenarnya nak cerita dia tu juga. Kan? Aku begini seperti perkataan iblis kepada Allah ketika tidak mahu sujud kepada Nabi Adam. Katanya apa? Ana khairun minhu. Syaitan kata, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maka engkau menjadikan aku daripada api dan engkau menjadikannya daripada tanah. Sebab apa? Dia rasa dirinya lebih baik dan lebih mulia daripada Adam. Dan alamat yang nampak bagi seseorang yang ujub itu di dalam majlis orang yang ramai ialah ia selalu suka mengangkatkan dirinya dan menganggapnya lebih berkebolehan daripada orang lain. Jadi kita kena jadi orang yang kalau lihat orang melakukan sesuatu, tak perlu kita cerita kita boleh buat lebih daripada itu. Kalau tak ada apa-apa faedahnya untuk diri kita ataupun tak menambah keimanan pada kita, jadi tak perlu pun. Tapi memang kita sukalah untuk bagi tahu apa yang kita nak buat, apa yang kita suka buat. Jadi itu tanda-tanda yang boleh kita sebutkan dah ada dah bibit-bibitnya pada diri kita yang perlu kita jauhkan. Apalagi kalau orang bercerita kepada tentang diri kita. Kita syok dia. Bukan main lagi. Ini perkara yang kita kena jaga. Baik. Kemudian disebutkan menganggapnya lebih berkebolehan daripada orang lain. Dan ia suka menonjolkan diri di dalam perbincangan dan tidak senang kalau ada orang lain menolak pandangannya. Ni banyaklah sifat yang ada pada orang begini.
dan mungkin tidak terkecuali pada kita. Sebab itu kena sentiasa taubat. Bila kita baca ni, Allah, yang kita lihat tu bukan orang lain. Ni yang kita selalu sebut dalam kelas. Hari ini pengajian begitu banyak. Contoh, pengajian kita lepas Isyak. Mungkin ada yang mendengarkan kita ni menghadiri pengajian kuliah maghrib di masjid. Sambung lagi dalam kereta lepas Isyak. Kemudian balik ada lagi mungkin bacaan al-mun ke apa ke. Jadi hari ini pengajian itu tumbuh macam cendawan. Banyak pengajian. Bukan hanya di masjid hari ini. Di pejabat pun ada, di rumah pun ada, di radio pun ada, di TV pun ada. Tapi kita lihat kehidupan masyarakat semakin hari semakin tenang. Akhlak semakin runtuh. Masjid-masjid tidak diimarahkan, contoh. Kenapa berlaku? Kerana tujuan menuntut ilmunya tidak tepat. Sebagai contoh, kita ingin sebutkan contohlah. Kita cerita tentang sifat kedekut. Kita cerita tentang sifat kedekut, tanda-tandanya, kesannya, keburukannya. Habis mengajar, ada seorang datang kepada ustaz. Contohnya, datang ustaz yang mengajar tu, dia kata, Ustaz ceramah tadi sedap betul. Jadi kalau tak sedap, orang tak nak dengar, kan? Jadi kata ustaz ceramah sedap. Ustaz cakap pasal sifat kedekut tu, ustaz, memang betul ustaz. Yang ustaz cakap tadi tu, dengan apa yang ada pada jiran belakang rumah saya, sebiji perangai macam ustaz sebut tu. Jadi ini yang jadi pada hari ini. Orang mempelajari ilmu bukan untuk membetulkan diri, tapi melihat kekurangan ataupun keburukan orang lain. Maka tak hasillah tujuan menuntut ilmu tu. Tujuan menuntut ilmu untuk kita betulkan diri sendiri, bukan sibuk tentang orang. Namun hari ini yang berlaku, semua orang melihat dan cuba membetulkan orang lain dan merasa dirinya tak perlu dibetulkan. Maka sedemikianlah dengan sifat ujub. Kita merasa diri kita lah yang begini, dan yang salah itu semua orang. Sehingga ada orang, kalaulah diberikan pandangan ataupun menolak pandangannya, dia tak suka. Sebab apa? Sebab dah ada sifat mazmumah dalam diri. Dan orang yang takbur tidak senang apabila ia diberi nasihat, dan mengkasarkan bahasa kalau ia memberi nasihat kepada orang lain. Ini orang-orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain pula. Maka timbul kesombongan pada dirinya. Kemudian, maka siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takbur. Itu yang kita ulang tadi tu. Merasa baik buruk yang sukar dibuat. Maksudnya merasa baik itu perbuatan yang buruk. Tetapi bila merasa buruk, merasa kurang, merasa banyak yang perlu diperbaiki, itu satu perkara yang baik. Maka siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takbur. Dan sebaiknya hendaklah ia mengetahui bahawa orang yang sebenarnya baik itu ialah orang yang baik di sisi Allah. Ini perkara yang kita kena ingat. Siapa orang yang baik? Orang yang baik di sisi Allah. Itulah orang yang baik. Maka sebab itu, kita tidak perlukan pujian, pandangan daripada manusia dalam hidup. Tetapi yang perlu kita sebutkan, apa pandangan Allah terhadap diri kita. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan kita. Dan kepada Allah lah tempat kita kembali. Baik. Dan sebaiknya hendaklah ia mengetahui bahawa orang yang sebenarnya baik itu ialah orang yang baik di sisi Allah. Dan masalah ini tidak ada siapa yang mengetahuinya kerana ia tertakluk kepada khatimah akhir umur seseorang.
Ni kaedah untuk kita tidak bersangka buruk dengan sesiapa. Kita kadang-kadang tengok Allah, dia ni tak tahulah nanti macam mana dalam kubur nanti. Kita susah hati tentang orang. Maka selalu Syekh saya sebut, kata hidup kita ni Allah perintahkan untuk melakukan apa yang Allah suruh. Bukan mengambil kerja Tuhan ataupun mengambil kerja Allah Ta'ala. Ini nanti macam mana, tak takut ke azab api neraka? Kenapa bahayanya bersangka buruk kepada orang? Kerana Imam Ghazali sebut, orang yang baik itu adalah yang baik di sisi Allah. Dan perkara ini tidak diketahui melainkan di akhir hayat seseorang. Maka tidak ada siapa yang mengetahui akhir hayat orang lain. Apa yang kita takuti? Ketika seseorang yang kita sangka pada dia orang yang jauh daripada Allah, ahli maksiat, melakukan dosa yang banyak, namun Allah berikan hidayah kepadanya bertaubat sebelum meninggal, maka dia kembali kepada Allah, dalam dirinya dibersihkan Allah. Dan kita kalau tak tahu dia dah bertaubat, kita meninggal dalam sangkaan buruk kita kepada hamba Allah yang berterima. Maka siapa yang jadi buruk? Siapa yang jadi buruk? Kita. Kita jadi buruk sebab apa? Kita menyangka buruk kepada orang yang telah Allah ampunkan. Ini perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebab tu Imam Ghazali menulis dalam bahasa yang mudah untuk kita fahami, namun perlu kita amati dengan baik. Maka jangan ambil kerja Tuhan nak tentukan siapa yang syurga, siapa yang neraka, siapa yang berakhir, siapa yang baik, siapa yang buruk. Tapi kalau kita melihat seseorang itu melakukan maksiat, maka kita kena ingat itu sebenarnya ruang untuk kita mendapat kebaikan daripada Allah. Kalau tak ada orang macam tu, maka kita tak adalah nak dapat pahala. Maka kita akan pergi kepada orang tersebut dengan kasih sayang dan terima kasih. Bahkan Syekh kata apa? Kalau kita datang dengan sisi pandang macam tu, orang tu marah, kita senyum. Sebab apa? Kita kata, oh, tak payah cari tempat lain orang pahala ni. Tiap-tiap hari jumpa dia je dakwah. Cukup lah. Hari-hari dapat pahala. Itu barulah menjadikan kita berdakwah dengan kasih sayang. Kita berdakwah dengan penuh rasa tanggungjawab dan gembira. Sebab apa? Sebab kita bukan nak suruh dia ikut apa yang kita cakap, tapi kita ingin sampaikan apa yang Allah perintahkan untuk kita sampaikan. Hidayah bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan lagi apa? Maka i'tiqadmu di dalam dirimu bahawa engkau lebih baik daripada orang lain adalah berpunca dari kejahilan semata-mata. Itu je. Kerana kita tidak tahu secara menyeluruh tentang kehidupan, maka merasakan bila kita melakukan taat, kita lebih baik dari orang lain. Sedangkan pengakhiran kehidupan kita sendiri tidak kita ketahui. Namun kita berusaha untuk taat, mudah-mudahan Allah menjemput kita dalam ketaatannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selepas ini kita akan sambung sedikit lagi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali berkaitan dengan sifat wujud dan perkara yang berkaitan dengannya. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita akan sambung selepas ini. Cumanya Ustaz, ada pertanyaan. Boleh ke Ustaz nak tanya? Boleh. Ustaz, sebab tadi Ustaz kata sebab kejahilan semata-mata Ustaz. Kalau kita jenis tak perasan, yang kita ni perasan kita baik. Macam mana tu Ustaz? Kita tak perasan, yang kita ada perasaan kita baik. Macam mana Ustaz? Baik. Soalan yang baik. Dan memang bila cerita tentang maksiat batin, ia memang susah untuk dikenal pasti. Bukan hanya perasan sahaja yang orang tak perasan. Dengki pun kadang-kadang orang tak perasan. Saya bukan dengki Ustaz, tapi saya begini. Saya bukan tak suka, tapi saya macam ni. Saya bukan tak reda, tapi saya rasa gini-gini. Sebenarnya itulah dia yang berlaku. Baik. Yang pertama, perkara ini dapat kita sedari dengan ilmu. Contohnya, tadi kita sebut tentang hasad.
Hasad tadi kita sebut apa dia? Hasad ni ingin satu nikmat hilang dari orang lain. Jadi bila kita tengok orang, kita rasa tak suka dengan dia, ataupun kita rasa kalau kereta dia tu pancit bagus juga kan, kita rasa seronok kalau orang ditimpa musibah. Tanda diri kita ada hasad, walaupun kita tak zahirkan sifat hasad kita. Itu yang pertama. Bahkan kalau sifat hasad, Imam Haddad sebut orang yang dia dengki dengan orang, sebenarnya dia sedang berbantah-bantah dengan takdir Allah, ataupun dia tak rida dengan ketentuan Allah. Sebab apa? Kenapa orang tu dapat macam tu, saya tak dapat? Jadi dia tak rida dengan apa yang Allah dah tetapkan pada diri dia, kata Imam Haddad. Jadi semua ini berpunca dari apa? Dari kejahilan. Maksudnya yang pertama, kaedahnya adalah dengan menuntut ilmu. Ujuk ni pun kita tak sedar. Tapi bila kita baca, kita akan macam kena pula dengan apa yang ada pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di tangan seorang guru. Perkara ini kadang-kadang kita tidak lihat. Tetapi bila di hadapan guru, guru dapat melihat. Guru tarbiyah maksudnya ni. Guru yang didik kita dengan akhlak dan juga kerohanian. Jadi mereka akan mampu melihat sifat murid-murid mereka dan mereka akan ubati. Kalau mereka lihat, ada sifat wujud banyak pada diri ni. Sebab itu ada setengah guru, kalau kita duduk, kita jarang mendengar guru yang mentarbiyah memuji muridnya di hadapan muridnya, kerana itu akan menyebabkan muridnya terjatuh dengan penyakit. Jadi kalau guru kita tak puji kita, bukan sebab tak sayang, kerana sayang dia tak puji. Tapi kita faham kalau sayang mesti puji, tak. Tapi sebab sayanglah tak puji, supaya tidak merasa nanti dirinya orang yang baik. Bahkan selalu pula kena marah. Kata sayang tapi selalu kena marah. Marah itulah sayang. Sebab apa? Sebab bila marah, dia tidak merasa dirinya orang yang paling baik, paling tinggi kedudukan. Tapi terus dengan tazallul dan inkisar. Rendah diri, rendah hati, rasa hina. Inilah orang yang tinggi di sisi Allah. Tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pun, Nabi dipanggil hamba. Kerana apa? Kerana darjat yang tinggi di sisi Allah perhambaan. Maka bila Nabi dipanggil Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Siapa hamba tersebut? Baginda Nabi. Bila seseorang dah capai darjat perhambaan, sedar dirinya tidak ada apa-apa. Hamba ni tak milik apa-apa. Semua yang ada Tuhan dia punya. Tu dalam masalah fiqah kan. Dalam masalah hamba, itulah dia. Maka kita ni benar-benar jadi hamba Allah ataupun tidak. Jadi yang pertama dengan ilmu, yang kedua di tangan seorang guru. Guru yang akan membuang sifat itu daripada diri kita. Yang ketiga ni susahlah. Yang ketiga ni antaranya adalah dengan bertanya kepada musuh. Bertanya pada musuh. Sebab apa? Itu sifat musuh. Kita kalau tak suka seorang tu, tudung dia sengit pun kita nampak. Tudung dia tak gosok, tudung semalam. Ni kalau orang perempuan contohnya. Tengok tu, kata kaya sangat, tudung pun tudung semalam. Sebab apa? Sebab musuh memang dia mampu melihat kekurangan musuh dia. Sebab dia akan cari. Cuma kita ni kalau kata musuh tu, kita tak boleh nak terima. Namun memang musuh tu dia boleh cakap benda yang kita memang tak nampak. Itulah dia. Maka kalau kita nak mencari kekurangan dan keaiban kita, tanya musuh kita. Apa yang dia nampak pada kita yang tak baik? Dah tentu dia sebut sampai hati kita bukan terbakar, rentung. Rentung. Sebab apa? Habis. Dia cerita kau ni macam ni, kau ni macam ni, kau ni macam ni. Banyak pula disebut kan. Aku rasa ada satu je yang aku buruk pun dia sebut sampai 5. Itulah dia.
Dan mungkin terakhir tu kita sebutkan macam mana adalah dengan kita, ni bukan perasaannya, ni semua sifat buruk. Macam mana kita nak tahu kita ada sifat buruk? Adalah dengan bila kita duduk di dalam masyarakat ataupun orang ramai, kita tengok segala keburukan orang. Kita tengok, oh orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini. Maka disebutkan oleh guru-guru kita, apabila kamu melihat keburukan orang, kamu kena tahu semua keburukan orang yang kamu lihat, itulah keburukan dirimu. Sebab apa? Sebab seseorang itu tidak akan mengenali sifat buruk, melainkan dia mempunyai sifat itu sendiri. Contoh, saya sebut, selalu kita kata, hanya sifat mengenal sifat. Orang yang dia main rugby, dia dibawa ke court badminton, tengok orang main kat dewan. Maka dia tak tahu siapa yang pandai main badminton, siapa yang tak pandai. Sebab apa? Dia tidak ada kemahiran tu. Tapi kalau kita suka main badminton, kita tengok kasut dia, kita tengok raket dia, kita dah tahu dah dia pandai main badminton. Sebab apa? Ni kasut badminton. Raket ni raket yang memang bagus untuk main badminton. Cara dia pegang pun kita tahu dia tahu main ataupun tahu servis yang betul. Step dia lompat pun kita tak payah tengok dia smash, kita tengok step dia, kita tahu dia memang main badminton. Kenapa? Kerana sifat itu ada pada diri kita. Maka disebutkan hanya sifat mengenal sifat. Orang yang mengenal sifat buruk pada orang lain tidak lain kerana ada sifat tersebut pada dirinya. Maka apa sifat buruk yang kita nampak pada orang, kita betulkan pada diri kita, bukan betulkan orang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan, tamsilan yang mudah nak faham Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, kita sampai hujung-hujung juga Ustaz. Saya kira kita akan sambung pada minggu hadapan, boleh Ustaz, untuk perkongsian kita. InsyaAllah. Sikit Ustaz, ujung ni kesimpulan juga lah untuk apa yang kita bincangkan pada hari ini. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apabila kita bicarakan tadi berkaitan perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali orang yang sangat alim, saleh, min awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana diperincikan sifat tersebut seakan-akan ditujukan pada kita. Bahkan perkataannya itu kita kena baca satu persatu, huruf demi huruf, perkataan demi perkataan. Dan kita akan dapat merasakan apa yang ingin disampaikan benar-benar oleh Al-Imam Al-Ghazali. Inilah yang kita sebut sebagai keikhlasan, dan inilah yang disebut sebagai benar-benar melakukan sesuatu kerana Allah. Maka sedemikian juga yang kita perlu lakukan pada diri kita. Bukan kita lakukan untuk kita merasa diri lebih baik dari orang lain, ataupun bukan untuk mendapat pandangan dari orang lain. Kerana perkara itu tidak akan berkekalan. Maka sebab itu dalam kaedah sebut, makana lillah, sesuatu yang dilakukan kerana Allah, dia akan berterusan dan akan terus bersambung, akan kekal, akan terus bersambung. Wa ma kana li ghairillah, apa-apa yang bukan kerana Allah, dia akan terputus dan dia akan binasa. Diri kita, kalau kita nak terus berkekalan kebaikan kita sampai nanti di akhirat bertemu dengan Allah, sampailah dihitung timbangan amalan kita, maka usaha pada diri kita menjadi orang yang ikhlas, dan bukan untuk menjadi siapa-siapa di sisi manusia. Tapi kalau kita melakukannya bukan kerana Allah dan hanya untuk mendapat pandangan di sisi makhluk, maka ianya hanyalah berlaku dan kita akan dapat di situ, dan tidak akan lagi kita dapati apa-apa di sana. Maksudnya di dunia kita akan mendapat panggilan orang, kita orang yang soleh, orang yang baik, dermawan, hartawan, berani. Namun bila kita dah dapat gelaran-gelaran tersebut,
di sisi Allah kita tiada apa-apanya. Maka menjaga diri kita satu kemestian yang perlu untuk kita jaga. Kalau kita tak jaga kita, siapa lagi? Tu macam PKP punya tagline tu kan. Kita jaga kita. Memang betul lah. Kita yang kena jaga kita, bukan orang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk pesan untuk sama-sama kita jadikan sebagai amalan pegangan kehidupan kita untuk ikhlas dengan apa yang Ustaz dah ajar hari ini. Mudah-mudahan bertambah lagi lah ilmu kita untuk kita lebih faham dan tahu tentang maksiat dan juga cara meninggalkannya. Ustaz, kita sampai ke hujung. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada kali ini. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu masa. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Akan kuatkan kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti. Akankah ku tahu kata yang meratap pada debu yang pastikan hingga. Mengharap sedang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya ber